Telah berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, siapa suka orang yang suka Allah, berarti dia suka Allah. Siapa muliakan orang yang mulia Allah, sama dengan dia muliakan Allah. Jadi nak tahu orang muliakan Allah, cinta Allah Ta'ala, dia tengok dia muliakan orang cinta Allah Ta'ala. Itu yang Habib Omar mengatakan. Kalau kau nak tahu bagaimana, sama ada Allah cinta engkau, kau cinta Allah Ta'ala ke tidak, kau cinta wali Allah ke tidak. Kau cinta wali Allah Ta'ala tu tanda kau cinta Allah. Sebab direct Allah kita tak tahu, ada tanda-tandanya. Sebab kalau kau cinta kepada wali Allah, itu tanda kau cinta Allah. Dan kau nak tahu Allah cinta engkau ke tidak, kau tengok wali Allah cinta engkau ke tidak. Kalau wali Allah cinta engkau, mudah-mudahan itu satu tanda Allah cinta engkau. Sebab wali Allah ni dia tidak cinta kepada Allah, dan tidak dicinta kecuali oleh Allah. Hanya kepada Allah. Beginilah. Siapa suka orang yang suka Allah, berarti dia suka Allah. Siapa muliakan orang yang memuliakan Allah, sama dengan dia memuliakan Allah. Kena hati-hati tuan sekalian ya. Begitu juga opposite-nya. Kalau orang yang tak muliakan Allah, tak kasih Allah punya apa-apa priority, orang tu tak muliakan Allah. Jangan muliakan dia. Kalau orang tu tak cintakan Allah, tak perlu nak cintakan dia. Bahkan kau cinta orang yang tak cinta Allah, kau dimurka oleh Allah Ta'ala. Nampak tanda-tanda orang tak muliakan Allah, orang tidak memberi prioriti kepada syariat Allah, maka dia tidak muliakan Allah. Apatah lagi tidak bermati-matian, kerana Allah Ta'ala tu jauh sekali lah. Setakat beri prioriti aja kepada Allah, tidak nampak tanda cinta kepada Allah, hati-hati, jangan letakkan cintamu pada orang-orang begini. Dan kalau kau nampak orang tak cinta pada ahli yang cinta Allah, tak cinta, orang cinta Allah, orang ahli ibadat, orang ahli dakwah, kau tak suka, kau cari aja salahnya, orang tu kau jangan cinta. Takut kau cinta dia, kau dimurkai oleh Allah. Hati-hati ya, hati-hati ya. Orang kutuk kiai-kiai, kau jangan damping dia. Orang kutuk para habaib, orang kutuk alim-alim ulama, kau jangan damping dia. Itu orang yang tak mencintai orang yang mencintai Allah. Maka mana boleh kau mencintai dia. Cinta. Kalau kau bilang kau, tapi aku kan disuruh cinta, aku kan disuruh cinta. Cinta banyak lagi orang yang kau boleh cinta. Banyak lagi orang boleh cinta, ya. Dan berkata Sahal radhiyallahu an, tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran ialah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta sunnah. Lalu tanda cinta sunnah adalah tanda cinta akhirat. Dan tanda cinta akhirat itu benci dunia, dan dia hanya mengambil untuk sekadar bekal ke akhirat. Allah. Tanda. Ini juga kalam-kalam ini Imam Ghazali, Imam Nawawi tukil dalam kitab Bustanul Arifin, iaitu apa? Tanda orang cinta Allah, dicinta Al-Quran. Jadi kalau orang tak cinta Al-Quran, tak nak baca Al-Quran, tak minat tafsir Al-Quran, tak minat Al-Quran, tanda dia tak cinta kepada Allah. Kata-kata Allah dia tak nak baca, mesej Allah dia tak nak buka pun, dia tak nak tengok pun mesej Allah. Dan tanda dia cinta Al-Quran, dia kalau cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tu akhlaknya Quran. Kalau dia cinta Al-Quran, buka tafsir, tapi dia tak cinta Nabi, dia bukan cinta Al-Quran. Maka kalau dia tak bukan cinta Al-Quran, dia tak cinta Allah. Tengok, dia bilang dia cinta Al-Quran, dia buat kitab tafsir, tapi dia cinta Rasulullah ke tidak? Dia ada minat orang selawat atas Nabi ke tidak? Nampak tanda-tanda dia cinta kepada Rasulullah ke tidak? Dia promote majlis-majlis maulid ke tidak? Ataupun nasib dia nak di-ban-nya saja majlis-majlis maulid? Ada saja pandangannya yang tak elok tentang majlis-majlis maulid, majlis-majlis mengagungkan Rasulullah, menyebutkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak minat. Tapi dengan cara Al-Quran, betul tak? Sekarang ada orang tak nak baca maulid, dengan bilang, baik kau baca Al-Quran. Al-Quran lebih afdal. Mana lebih afdal? Quran ke maulid? Quran tu siapa akhlak Quran? Nabi Muhammad lah. Macam mana kau bilang cinta Quran kalau kau tak cinta Nabi? Bukan. Jadi bilang, konon-konon cinta Allah, maka dia cinta Al-Quran. Betul? Kau kena cinta Rasulullah. Kalau tak cinta Rasulullah, tak ada mana kau boleh sampai cinta Al-Quran. Dengan cinta Rasulullah, kau boleh jadi cinta Al-Quran, cinta kepada Allah. Ya. Tanda cinta Nabi, tak semestinya cinta Nabi aja baca maulid. Saya pun cinta Nabi, tak baca maulid aja. Tapi ada sunnah tak lain kau bikin? Ada tanda Nabi. Maulid tu kecil lah ya. Banyak tanda-tanda lain.
Nanti kau tengok sunnah Nabi banyak dia tak nak bikin. Pakai songkok pun tak nak kadang-kadang. Dia boleh bilang ini bukan sunnah. Itu passion. Nak pakai boleh, tak nak pakai boleh. Tak cinta sunnah Nabi bermakna tak cinta Nabi. Tak cinta Nabi bermakna cintamu pada Al-Quran pun tak betul-betulnya cinta. Makna cinta pada Allah jauh sekali. Baik ya. Lalu tanda cinta pada sunnah ialah cinta akhirat. Kau cinta akhirat ialah membelakangkan dunia. Tapi kalau dunia priority, dunia number one, demi dunia akhirat boleh tolak tepi, cinta akhirat apa tu namanya? Demi dunia akhirat boleh tolak tepi, demi dunia syariat boleh tolak tepi, nanti kau bilang itulah syariat. Jadi menolak tepi syariat tu syariat ya. Menolak hukum Allah tu hukum ya. Kau boleh selamat dalam dunia sekalipun 100 tahun, kau tinggalkan juga tak? Kau kembali ke akhirat juga tak? Mana kau punya priority kepada mana? Baik. Dan tanda dia punya benci kepada dunia, tanda benci sama dunia, ambil kadar perlunya saja. Ambil kadar perlunya saja, tak ambil banyak-banyak daripada dunia. Apa yang perlu saja. Apa yang perlu saja. Tapi yang perlu ini kau kena faham. Ada orang perlunya sikit, ada orang perlunya banyak. Perlu apa? Perlu untuk akhirat, dia perlu ambil dunia banyak. Yang ada orang perlu untuk akhirat, bekalan akhirat, dia ambil dunia sikit, cukup. Makan sikit, rumah sikit, pakai sikit, cukup. Tapi yang ada orang untuk dia punya keakhiratan, dia perlu dunia yang banyak. Bila Allah Ta'ala kasih dia pulaknya, boleh ambil dunia yang banyak. Maka dia punya ambil banyak tu pun, kiranya ambil kadar perlu. Ambil kadar perlu. Ambil kadar perlu. Dia punya ambil dunia tu kadar ambil apa tu? Ambil tongkat. Yang ada orang pakai tongkat kecil aja dah cukup. Yang orang kena pakai tongkat besar. Mana lagi mahal? Tongkat besar, tongkat kecil? Tongkat besar. Yang orang tak cukup tongkat kena pakai walking frame. Yang orang tak cukup walking frame kena pakai wheelchair. Betul tak? Tapi perlu tak? Perlu kan? Perlu. Begitu. Jadi orang ambil kadar dunia ikut kadar keperluan. Kau jangan bilang banyaknya ambil dunia. Ibarat passion lah. Banyaknya ambil barang perubatan. Pasal dia punya perlu nak bergerak. Tengok macam mana. Kau punya perlu bergerak, tongkat kecil dah cukup. Dia punya perlu bergerak, dia kena perlu wheelchair. Yang orang perlu bergerak, kena perlu ambulans. Begitu. Yang ada orang untuk ambil dunia, kadar perlunya, kecuali untuk sampai akhirat, berapa banyak kadar perlunya? Kau sikit, yang ada perlu banyak. Itu semua bergantung kepada masing-masing ya.